kami daripada grup 5 untuk subjek sekolah dan masyarakat, kami mengadakan program Nuzul Al-Quran. Grup kami terdiri daripada 8 orang, iaitu pengarah program Ashraf Alif, saudari Hidayah, saudari Nur Izzati, saudari Nisha Aida, dan saya sendiri Khairul Imran, saudara Hilmi Aminuddin, saudari Syazwani dan saudara Muzakir. Okey. Seterusnya. Okey. Kami dalam report kami meletakkan 12 isi kandungan. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Alif. Pertanyaannya tujuan. Laporan ini dihantar bertujuan untuk melaporkan kepada pensyarah subjek PGD 5022 Sekolah dan Masyarakat berkenaan pelaksanaan program Nuzul Al-Quran. Baik itu, program ini bertujuan mengatasi kekuatan dan kelemahan program serta penambahbaikan yang boleh dilakukan masa hadapan. Okey, untuk latar belakang. Sambutan Hari Nuzul Al-Quran. Program ini dijalankan bagi mengingati peristiwa pengorbanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Para pelajar juga akan didedahkan dengan berbagai peristiwa penting seperti membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya dan kelebihan Al-Quran. Selain itu, para pelajar itu disajikan dengan aktiviti yang menguji pengetahuan dan daya ingatan pelajar seperti aktiviti sesi soal jawab yang mana pelajar diberikan soalan, dan apabila pelajar dapat menjawab dan berani tampil ke hadapan untuk menjawab soalan, mereka akan diberikan hadiah. Melalui aktiviti tersebut, para pelajar dapat membina kemahiran sosial dan mengukuhkan ingatan mereka. Aktiviti yang dijalankan juga mencabar minda dan memudahkan kepada kefahaman serta kerjasama dari setiap ahli kumpulan masing-masing. Jelaslah bahawa objektif yang kami letakkan berjaya dicapai sepenuhnya apabila para pelajar dapat menghayati sepenuhnya setiap aktiviti yang telah kami aturkan. Next. Okey, untuk kandungan 3 pokok objektif. Pertama, objektif kami di sini mengingati dan menghayati Hari Nuzul Al-Quran. Tentunya menanamkan minat membaca serta memahami makna dari isi kandungan Al-Quran, menghayati keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Tentunya melahirkan generasi yang bertakwa dan kasih kepada Al-Quran, memupuk kesedaran di kalangan pelajar tentang kepentingan bacaan, dan akhir sekali objektif memerhati kemahiran sosial dan ikatan modal sosial yang terdapat dalam diri pelajar tingkatan 3. Okey, untuk berkaitan program Nuzul Al-Quran telah diadakan pada 6 April 2023 di Sekolah Menengah Agama Ma'had Amir Indra Petra. Program ini dijayakan oleh 8 orang pelajar di PLI UKM. Program disertai oleh 1,200 orang pelajar, 3 orang guru dan pentadbir sekolah dan seorang penceramah jemputan. Program ini dibahagikan kepada 3 slot. Slot pertama iaitu ucapan pengurus majlis, pentadbir sekolah dan ceramah Nuzul Al-Quran oleh penceramah jemputan. Slot kedua ialah slot ice breaking untuk pelajar tingkatan 3 sahaja. Begitu juga dengan slot ketiga hanya untuk pelajar tingkatan 3 sahaja, dan slot ketiga ini kami melakukan aktiviti kuis. Selepas berakhirnya aktiviti kuis, majlis surai. Seterusnya adalah tentatif program. Pada pukul 9 pagi, pelajar berkumpul di Dewan Terbuka. Pada pukul 9.15 pagi, ucapan pengacara majlis. 9.20 pagi hingga 9.25 pagi, bacaan doa dan ucapan alu-aluan pentadbir sekolah.
Pada pukul 9.30 pagi hingga 11.30 pagi, ceramah Nuzul Al-Quran telah diberikan oleh penceramah jemputan. Pada pukul 11.30 pagi, majlis penyampaian hadiah dan penghargaan telah diadakan, iaitu penyampaian penghargaan kepada pihak sekolah oleh kami. Pada pukul 11.40 pagi, sesi fotografi melibatkan semua yang terlibat. Pada pukul 11.45 pagi, majlis terbersurai kecuali pelajar tingkatan 3. Pada pukul 11.45 hingga 12.45 tengah hari, sesi kuis dan majlis bersurai. Selepas akhirnya aktiviti kuis. Bagi jawatan kuasa pelaksana, pengarah program iaitu Muhammad Ashraf Alif bin Muhammad Rafi. Timbalan pengarah program Nur Hidayah binti Aladin. Bendahari Nur Syazwani binti Suhairi. Setiausaha Wan Nur Izzati bin Wan Sidi. Jawatan kuasa teknikal Ahmad Hilmi Aminuddin bin Abdul Rahman. Jawatan kuasa aktiviti Tun Nisha Aida binti Ahmad. Jawatan kuasa fotografi Muhammad Khairul Imran bin Saidi. Dan jawatan kuasa hadiah iaitu Muhammad Zakir bin Sahimi. Yang seterusnya adalah implikasi kewangan. Yang sebelum tu kita terangkan bahawa sumber kewangan untuk program ni iaitu daripada ahli kumpulan kami sendiri yang terdiri daripada 8 orang ahli kumpulan yang kami kutip sebanyak RM81 seorang. So total keseluruhan yang kita perolehi adalah sebanyak RM648. Dan antara perkara yang kami gunakan, duit yang kami gunakan untuk laburkan dalam program ini adalah daripada hadiah, iaitu hadiah untuk aktiviti kuis, contohnya beli beg kertas, pulota dan penghargaan. Dan seterusnya hadiah untuk penghargaan kepada pihak penceramah seperti buah-buahan, bakul hiasan, dan seterusnya untuk jemputan penceramah juga, dan kad jemputan dan banting, dan seterusnya adalah minyak kereta untuk ahli kumpulan kami yang pergi ulang-alik untuk uruskan sesi berlangsungnya program ni. Dan total keseluruhan adalah sebanyak RM511.46. Dan seterusnya. Okay, untuk pengisian program, program ini dibahagikan kepada beberapa sesi, iaitu sesi ceramah dan sesi mini quiz. Untuk perkongsian pertama yang disampaikan oleh penceramah adalah perkongsian peristiwa peperangan yang berlaku pada zaman Nabi. Yang ini untuk supaya pelajar mengambil iktibar perjuangan para sahabat dalam menegakkan agama Islam. Dan pengisian kedua adalah ceramah Nuzul Al-Quran untuk menekankan besarnya pahala bagi setiap amalan yang dilakukan dalam bulan Ramadan, bulan di mana kitab suci Al-Quran diturunkan. Dan sesi yang terakhir adalah sesi mini quiz bersama pelajar tingkatan 3. Bagi sesi ini sebanyak 30 soalan dan hadiah disediakan. Bagi soalan yang sukar atau tiada pelajar yang menjawab, kita akan bagi pilihan jawapan supaya dapat menggalakkan penyertaan mereka. Dan seterusnya adalah penilaian impak program. Yang pertama iaitu impak kepada murid adalah slide seterusnya. Yang pertama adalah maklum balas atau cara komunikasi murid dengan warga bukan sekolah menjadi semakin baik. Dekat sini maksud warga bukan sekolah adalah contohnya dari segi penceramah yang datang buat ceramah lah dekat sekolah. So dekat sini cara komunikasi antara murid dengan warga bukan sekolah iaitu penceramah menjadi semakin baik antara yang kita lihat daripada cara komunikasi pelajar pada waktu berlangsungnya program, iaitu di mana
pelajar dengan penceramah ketika berlangsungnya program, aktiviti soal jawab dan respon terhadap persoalan dengan kuis sangat baiklah daripada awal permulaan program sampailah akhir program. Dan seterusnya adalah penungguhan rasa nilai murni dalam kalangan diri pelajar. Yang dengan ini, dengan adanya aktiviti sebegini, dia dapat meningkatkan sisi baik nilai murni dalam diri pelajar. Contohnya kita dapat lihat daripada segi tanggungjawab oleh pelajar dalam membantu penyediaan sebelum dengan selepas penggunaan Dewan Negara Sekolah mereka tu, iaitu dengan para pelajar menolong, membersihkan dan membawa peralatan perhiasan Dewan ke dalam store. Dan seterusnya adalah peningkatan dari segi ilmu berkenaan agama menjadi semakin bertambah baik daripada segi kesemua anggota sekolah dan juga pelajar, iaitu bertambah dari segi ilmu pengetahuan agama. Contohnya mengenai Al-Quran, peristiwa proses hijrah. Dari program ini juga pelajar memberi kerjasama yang amat baik, iaitu melalui aktiviti kita dapatkan melalui aktiviti menjawab soalan semasa sesi ceramah maupun waktu sesi jawab kuis. Okey, dari respon sebegini kita dapat tahu bahawa ilmu yang disampaikan oleh penceramah itu disampaikan dengan baik dan diterima oleh baik juga dan diterima baik oleh pelajar dekat sekolah Ma'had tersebut. Dan seterusnya, okey, seterusnya saya Nur Hidayah binti Aladin. Okey, seterusnya ialah penilaian impak program, iaitu impak kepada AJK pelaksanaan program, iaitu kami 8 orang ni lah. Yang pertama, semangat bekerjasama. Kat sini kita dapat tengok semasa program dijalankan tu, semangat kerjasama dalam kalangan ahli jawatan kuasa tu dapat dibentuk lah. Terutamanya semasa program ceramah tu berlangsung dan semasa sesi mini quiz bersama pelajar tingkatan 3. Yang kedua, kami juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Kat sini kami dapat menambah ilmu pengetahuan tentang cara membuat kertas pelaksanaan program. Juga kami juga dapat tahu, dapat tambah ilmu kami tentang nuzul Quran semasa ceramah tu berlangsung. Ada yang ketiga, dapat memupuk sifat penan. Kat sini kita dapat tengok kalau dalam pembahagian tugas setiap ahli tu kami dapat memupuklah sifat kepimpinan tu dalam merancang, dalam mengurus dan dalam mengendalikan sesuatu program tu. Yang keempat, kami dapat menimba pengalaman. Kalau kat sini kami dapat timbalah sesuatu pengalaman yang baru dalam menguruskan sesuatu majlis. Yang mana kat sini kami 8 orang ni terlibat dengan pihak sekolah dan juga pelajar. Mungkin kat situ kalau dulu mungkinlah kita tak dapat pengalaman tu sebab mungkin kita terlibat dengan pihak universiti kan. Sekarang ni kita terlibat dengan pihak sekolah dan pelajar. Yang kelima, yang kelima ialah menepati masa. Kat sini ahli jawatan kuasa tu, semua ahli jawatan kuasa pelaksana tu perlu menepati masa dengan data awal semasa hari program dijalankan. Kat sini sebab pihak sekolah tu dah tetapkan pukul berapa penceramah tu akan sampai. Jadi kami semua sebelum tu pun kami kena datang awal untuk check dewan tu okey dah okey ke dengan supaya semasa program tu dapat berjalan dengan lancar. Sama juga sebelum hari program tu kami juga pergi awal, pergi kat sana untuk pasang banner, untuk susun meja,
untuk hias dewan tu sebab kat sini pihak sekolah memang bagi pada kami 8 orang ni untuk handle program tu pada hari ceramah tu. Jadi kat sini dapat tengoklah kami bila uh, dah pihak sekolah dah bagi tarikh yang sesuai untuk buat program tu. Okey, kami kena tepati masa dan kami supaya semua tu akan memudahkan urusan pihak sekolah dengan penceramah juga dan urusan kami juga dengan pihak sekolah dan penceramah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan berkenaan perbincangan mengenai penilaian program. Okey, berdasarkan jadual 9.3.1 profil pelibatan pelajar. Pelibatan pelajar semasa program dijalankan adalah 100%. Jumlah keseluruhan pelajar yang hadir dan yang menyertai program kami pada hari itu 1151. Okey, kita boleh lihat di sini jantina lelaki 467, perempuan 684. Untuk tingkatan 1 214. 214 ni termasuk lelaki perempuan lah, tak asing. Tingkatan 2 224, tingkatan 3 209, tingkatan 4 205, tingkatan 5 188, tingkatan 6 111. Okey, ini menunjukkan kehadiran pada program yang kami anjurkan amat berjaya kerana semua pelajar hadir pada hari berkenaan. Okay, next. Okay, perbincangan mengenai penilaian program lagi, tahap penguasaan murid terhadap program Nuzul Al-Quran. Okay, penilaian ini kami nilai berdasarkan jumlah kuis yang dapat dijawab oleh pelajar tingkatan 3. Hanya pelajar tingkatan 3 yang kami tanyakan soalan kuis ini. Okay, kuis ini hanya melibatkan pelajar tingkatan 3 itu seramai 209 orang, iaitu 85 pelajar lelaki dan 124 pelajar perempuan. Okey, kita boleh lihat sini soalan kuis hanya ada 30. Jadi jawapan kuis yang betul 13 untuk lelaki dan perempuan 9 boleh jawab. Dan persen yang boleh jawab dengan betul 73.3%. Okey, di sini kita boleh lihat tahap penguasaan murid terhadap program Nuzul Al-Quran amatlah berjaya kerana mereka faham, mereka boleh jawab soalan yang kami tanyakan. Okey. Next. Seterusnya, kita lihat kelebihan dan kebaikan program. Di sini dapat kita lihat ianya melahirkan kesedaran murid-murid tentang kepentingan pembacaan Al-Quran pada setiap hari. Ia juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan para pelajar mengenai peristiwa-peristiwa kenabian yang berlaku pada zaman dahulu. Seterusnya, program ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara pelajar di PLI, guru-guru, penceramah dan juga para pelajar. Permasalahan dan cadangan penambahbaikan program. Di sini terdapat dua permasalahan dan diharap ianya boleh para pelajar menunjukkan ketidakselesaan menjelang penghujung program kerana program diadakan di Dewan Terbuka. Kedua program bermula sedikit kelewatan membuatkan program kami tidak dapat mengikuti masa di dalam titik-titik program yang ditetapkan. Oleh itu, penambah kebaikan program ini haruslah diharapkan pihak sekolah dapat menyediakan dewan tertutup bagi keselesaan para pelajar pada masa akan datang. Yang kedua, harap dapat menepati masa yang ditetapkan di mana di masa akan datang bagi melancarkan program mengikut detektif program kerana ia melibatkan waktu bulan puasa, bulan Ramadan, pelajar mengalami keletihan sebelum program habis. Penutup bagi program ini adalah
para pelajar akan lebih mengingati dan mahu melibatkan diri dalam aktiviti program di sekolah. Contohnya melalui program Nuzul Quran inilah yang dapat membantu pelajar mengingat dengan lebih lama atau memori tersimpan dalam jangka masa yang panjang berkaitan apa yang dipelajari serta sebagai daya tarikan juga kepada mereka untuk memberi perhatian yang lebih pada apa yang hendak disampaikan berbanding dengan pelajaran di dalam kelas. Dan ia juga akan menjadikan generasi muda yang lebih berkualiti dan menghargai sejarah agama Islam terdahulu serta menjadikan identiti sebenar Islam itu dipandang mulia di mata masyarakat. Dengan menghargai Al-Quran, hidup akan menjadi lebih sempurna kerana ia merupakan sebuah kitab yang mempunyai pelbagai jawapan kepada semua persoalan yang ada dalam dunia ini. Okey, dan berharap juga agar aktiviti sebegini dapat dilakukan dengan lebih kerap dalam kalangan pelajar dan maupun dengan semada kita nak tambah dengan penlibatan daripada ibu bapa pun boleh juga. Dan kita sebagai umat Islam seharusnya bersyukur dan mengambil iktibar tentang proses turunnya wahyu ini kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun zaman teknologi kian berkembang, sejarah dan agama Islam tidak akan luntur dengan zaman. Malah akan menjadi panduan serta rujukan pada masa akan datang. Itu saja. Seterusnya. Okay, seterusnya kita lihat lampiran yang grup kami sediakan. Satu ialah muka hadapan, seterusnya template, seterusnya template muka kedua, okey, dan seterusnya ini adalah spanduk untuk program. Ini adalah spanduk atau banner program yang untuk program ceramah inilah. Okey, seterusnya kita lihat mana aktiviti ini murid-murid berkumpul di dewan. Okay, seterusnya bacaan doa. Okey, gambar seterusnya adalah ucapan aluan daripada ketua program iaitu Saudara Ashraf, dan seterusnya ucapan aluan daripada ketua-ketua dan seterusnya merasmikan program pada hari tersebut. Seterusnya penceramah menyampaikan ceramah berkenaan nuzul Al-Quran. Okey, seterusnya dalam ceramah tersebut Ustaz mengadakan sesi soal jawab lisan bersama pelajar. Okey, seterusnya. Okey, setelah tamat ceramah tersebut, penyampaian cendera mata kepada penceramah dan pihak sekolah. Okey, seterusnya. Okey, akhir sekali untuk sesi 1, sesi bergambar bersama penceramah. Okey, sesi seterusnya, sesi soal jawab kuis bersama pelajar tingkatan 3. Okay, next, untuk gambar seterusnya adalah sesi soal jawab kuis dan akhir sekali penyampaian cendera mata kepada pelajar tingkatan 3. Okey, untuk gambar seterusnya kita lihat sesi bergambar pelajar tingkatan 3 bersama kita orang pada hari tersebut lah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah respon positif daripada pihak pelajar sendirilah. Mana diorang memang rasa positif itu dapat diambil daripada ceramah yang telah disampaikan oleh penceramah tersebut. Okey, sekian daripada grup kami. Terima kasih.